nak buat video macam ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dan untuk video kali ini kita akan mempelajari tajuk pada unit 4, iaitu projek pengatur caraan. Untuk video kali ini cikgu akan terangkan projek pengatur caraan tentang cara kita untuk menghasilkan sesuatu permainan komputer. Jadi cikgu akan membuat video ini secara beberapa bahagian agar durasi bagi satu video tersebut tidak terlalu panjang. Tanpa melengahkan masa lagi, jom. Baiklah, seterusnya kita akan membuat satu cara untuk sprite Pac-Man. Jadi untuk sprite Pac-Man, pertama sekali apabila kita klik green flag, kita akan hidekan sprite Pac-Man. Kita tak nak sprite nampak. Yang kita nak nampak pada selepas kita klik green flag, kita hanya nak button start nampak. Sprite lain kita akan hilangkan, kita akan hide. Okey, kemudian pergi pada block event, kita ambil fungsi when I receive start, maka kita akan show, kita akan nampakkan sprite Pac-Man. Apabila kita klik button start tadi kita dah buat fungsi broadcast message start. Dan apabila sprite Pac-Man ni menerima message start tersebut, dia akan show, dia akan nampakkan sprite Pac-Man tersebut. Okey, kemudian kita akan buat pergerakan untuk sprite Pac-Man ni di mana menutup dan membuka mulut. Kita akan pergi pada bahagian event, kita ambil lagi fungsi when I receive start, kemudian kita pergi pada bahagian control, kita ambil fungsi forever, kemudian kita pergi pada looks, kita ambil fungsi next costume. Okey, fungsi next costume ni dia akan menukarkan kostum yang available untuk Pac-Man ni. Okey, kalau kita tengok kostum Pac-Man ni dia ada dua. Jadi fungsi next costume ni dia akan tukar daripada kostum pertama ke kostum yang kedua. Okay. Jadi nak tukar kostum tu kita kena letak selang masa. Jadi kita pergi pada bahagian control, kita ambil fungsi wait, kita letak selang masa 0.5 saat. Sebab apa? Sebab kalau kita tak letak selang masa, dia akan bertukar terlalu laju. Okay, jadi pertukaran tu kita tak boleh nampak. Okay, kita cuba. Apabila cikgu klik green flag, sprite Pac-Man ni, when green flag klik, sprite Pac-Man ni akan hilang, dia akan hide. Kita klik, sprite Pac-Man tu hilang. Okay, hilang. Kemudian cikgu klik start button ni dia akan broadcast message start yang akan diterima oleh sprite Pac-Man. Jadi dia akan show balik sprite Pac-Man. When I receive start, sprite Pac-Man show. Tengok, sprite Pac-Man show. Cuba sekali lagi, green flag, kemudian start, sprite Pac-Man muncul. Bila kita klik green flag, sprite Pac-Man hilang. Kita klik start, sprite Pac-Man muncul. Okay, itu untuk function kostum sprite Pac-Man yang kita buat tu, cara dia macam ni. Kemudian kita nak buat fungsi untuk mengawal sprite Pac-Man tersebut. Jadi kita akan pergi sekali lagi pada block event, kita ambil when I receive start. Okay, kemudian kita pergi pada bahagian control, kita ambil fungsi forever. Dalam block forever ni kita akan ambil fungsi if, kita letak fungsi if. Okay, kemudian kita pergi pada bahagian sensing, kita ambil key press. Okay, key press. Jadi kita ambil if up arrow key press, kemudian kita pergi pada bahagian motion, kita ambil fungsi point direction. Okay, kita pergi 0 up. Okay, kita pilih 0 up. Okay, bila kita press up arrow dia akan point up. Okay, kemudian kita ambil function move. Okay, kita akan gerakkan dia. Kita cuba dulu 10 step. Kita cuba dulu green flag start. Okay, kita cuba tekan. Okay, dia boleh gerak ke atas ya, bawah tak boleh.
Okey, satu lagi function yang kita perlu letak ialah kita kena letak tempat mula pigment ni. Kita klik green flag, kita nak pigment ni berada di mana. Okey, contoh sekarang cikgu nak pigment ni bermula di kawasan ni. Okey, contoh cikgu nak dia mula di kawasan ni. Okey, kemudian cikgu akan tarik fungsi goto, cikgu letak di bawah green flag ni. Okey, maksudnya contoh cikgu letak pigment dekat sini, apabila kita klik green flag, pigment tu akan kembali dekat sini, tapi dia tak nampak. Apabila kita klik start baru dia nampak. Kita cuba, asal dia pigment dekat sini, kita klik green flag, kita klik start, pigment ada dekat sini. Tadi dekat sini kan, apabila kita klik start, dia kembali dekat sini sebab kita dah letak function goto pada koordinat ni. Dia akan pergi kepada koordinat ni. Okey, kembali kepada function untuk mengawal pigment tersebut. If up arrow key, dia akan point direction up dan move 10 step. Okey, kita duplicate, letak lagi bawah tu. Yang ni kita tukar. If tadi up, kita tukar kita down. If down arrow press, dan kita tukar direction dia 180 down. Okey, sama juga move 10 step. Kita duplicate lagi sekali, kita letak bawah ni, kita tukar kepada right arrow. If right arrow press, okey, point in direction 90 right. Sama juga 10 step, duplicate sekali lagi. If left arrow key press, point in direction negative 90 left. Sama juga 10 step move. Okey, kita cuba kawal. Klik green flag, kemudian kita klik start button dan kita cuba kawal. Okey, cikgu kawal atas, bawah, kanan, belakang. Okey, sekarang ni kita dah berjaya mengawal fungsi pigment tersebut. Masalahnya sekarang ialah pigment tersebut boleh melalui dinding warna biru tu. Okey, kita tak nak apabila permainan ni dah siap, pigment tu boleh melalui dinding warna biru tu. Sepatutnya pigment tak boleh nak menembusi dinding biru ni. Jadi apa perlu kita buat ialah kita pergi lagi pada bahagian event, kita ambil when I receive start, letak kat sini. Kemudian kita ambil function forever. Dalam forever tu kita letak function if. Letak function if. Okey, if kita pergi pada bahagian sensing, kita pergi pada bahagian sensing if touching color. Okey, maksudnya apabila pigment ni sentuh warna biru, jadi kita kena klik pada bahagian hijau, warna hijau ni, klik, kemudian kita select warna biru yang ada kat sini, select. Okey, dia tukar warna biru, dia dah ambil warna yang ada pada backdrop kita. If touching blue color, kemudian apa yang kita nak sprite tu buat, kita nak dia move minus 5 step. Okey, contoh minus dia akan gerak ke belakang 5 step. Maksudnya dia tak boleh nak menembusi. Okey, jadi step ni pun kita tukar pada 5. Kita minus 5 step, yang ni pun kita tukar pada 5. 5. Okey, kita cuba green flag, start button, kita cuba kawal sprite tu nak boleh tak dia menembusi warna biru tu. Okey, dia tak boleh tembus lah. Okey, dia tak boleh nak menembusi warna biru tu, tak boleh nak tembus lah. Okey, dia tak boleh nak menembusi warna biru tu sebab kita dah buat function ni. If touching blue color, dia move, dia akan undur 5 step, dia tak boleh nak tembus. Okey, selesai untuk function bagi mengelakkan sprite pigment tersebut menembusi dinding berwarna biru. Okey, selesai untuk sprite pigment. Baiklah, kita sambung ke video seterusnya.